أحييكم بتحية الإسلام تحية مباركة من عند الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له. Barang siapa yang Allah nakkan hidayah kepadanya, maka tidak ada lagi yang dapat menyesatkannya. Wa man yudlil fala hadiyalah. Dan sebaliknya, barang siapa pula yang disesatkan, maka tidak ada lagi yang dapat memberikan hidayah, petunjuk, perkenan, bimbingan kepadanya, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina wa habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka ya Allah, Maha suci Engkaulah ya Allah. La ilma lana illa ma 'allamtana. Tidaklah kami ini ada ilmu melainkan apa yang Engkau ajarkan kami. Innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya hanya Engkau sahajalah ya Allah yang maha mengetahui, maha berilmu, lagi maha bijaksana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una. Oleh itu ya Allah, tolonglah ajarkan kami ilmu yang bermanfaat. Wanfa'na bima 'allamtana. Dan jadikan kami ini pula bermanfaat hasil dari apa yang Engkau ajarkan kami, sama ada dengan mengamalkan ilmu tersebut, atau mengajarnya, ataupun menyebarkannya. Wazidna ilma. Dan tolonglah ya Allah, tambahkanlah lagi kami dengan ilmu. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, berbekalkan ilmu yang Kau berikan ini, tolong tunjukkan kami kebenaran dengan sejelas-jelasnya, serta rezekikanlah agar kami mudah mengikutinya. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Dan tolong tunjukkan juga kebatilan, kejahatan, kezaliman, penyelewengan, maksiat dengan sejelas-jelasnya, serta rezekikanlah agar kami mudah menjauhinya. Allahumma faqihna fid din. Ya Allah, tolonglah faqihkan kami, fahamkan kami urusan agama ini. Wa'allimna ta'wil. Dan ajarkan kami ilmu ta'wil, tafsir, tadabbur, menghayati ayat-ayat suci-Mu. Wahdina siratal mustaqim. Dan tunjukkan kami ke jalan-Mu yang lurus. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Jazakumullahu khairan katsiran li Raisul Majlis, Usi, Tuan Imam, Muadzin PJK Masjid, tetamu-tetamu Allah yang sentiasa hatinya terpaut di masjid, kakinya sentiasa di atas saf-saf barisan di dalam masjid, lubuk rahmat segala rahmat dari kalangan muslimin dan muslimat. Saya doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala bersama dengan para malaikatnya, mulai dari atas kepala kita sekarang sehinggalah nun jauh di atas langit sana, berbusu-busu malaikat mendoakan kesejahteraan, keselamatan, keberkatan
limpahan kasih sayang, rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Lebih-lebih lagi kalau kita pasal Allah sedang himpunkan kita dua bentuk berkat dalam satu saat. Keberkatan kita berada di malam Jumaat. Betul ke malam ni? Malam Jumaat. Keberkatan berada di dalam lubuk rahmat, iaitulah masjid. Boleh tak kita kata kat kedai ujung sana lah tempat terbaik nak dapat rahmat Allah? Bawah pokok sana lah kalau nak cari rahmat Allah. Tunggulah tepi mall untuk dapat rahmat, belah kasihan, simpati daripada Allah dan juga orang yang lalu-lalang. Adakah di situ tempat kita menagih rahmat, kasih sayang, belas kasihan Allah Subhanahu wa taala? Tak ada tempat lain melainkan di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita beruntung sebenarnya pada malam ini. Allah himpunkan dua bentuk rahmat untuk kita dapat serentak. Ditambah pula satu lagi, berada di dalam majlis min majalis dzikr, majlis untuk memperingatkan diri kita tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang kekasih Allah Subhanahu wa taala, bersempena pula dengan bulan Rabiul Awal, mengenang jasa bakti Nabi Muhammad, kekasih Allah sallallahu alaihi wasallam. Jadi terima kasih banyak-banyak kepada yang sudi jemput saya ke sini. Kalau kira jarak, rasa macam tak jauh lah sangat. Senawang kan, exit tol Senawang, masuk tol air keruh. Duk cari kat mana air yang keruh tu, tak lupa petik paip air itu jernih. Maknanya sekadar namanya keruh, tapi segala-galanya dah pun jernih hari ini. Dengan airnya, dengan wajahnya yang semua sekali berseri-seri. Masuk ke masjid ni saya sangka taklah sebesar ini, tapi rupanya besar masjid ni. Subhanallah. Nama pula sedap. Sebila dapat jemputan, Ustaz nanti untuk hari Khamis free tak? Saya fikir hari Khamis free memang free. Ya, hari Khamis pada Jumaat. Jadi tak apalah, boleh saya terima jemputan tu. Pokoknya dijemput ke Masjid Ubudiyah. Allahu Akbar. Sebut nama Ubudiyah tu satu nikmat sebenarnya bagi orang yang memahami makna Ubudiyah. Subhanallah. Masjid lain mungkin ada nama dia yang tersendiri, tapi masjid ini sangat unik pada saya kerana namanya melahirkan jemaah-jemaahnya yang mempunyai ciri-ciri ubudiyah yang sebenar. Semalam ni saya nak share 3 istilah. Yang pertama, walaupun kita bercerita tentang Maulidul Rasul, bercerita tentang junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi saya simpulkan dalam 3 kalimah. Kalimah yang pertama ubudiyah, sebab itulah masjid kita. Kita mesti sayang masjid kita. Tadi baru disarankan untuk kita datang ke Mesyuarat Agung. Mesyuarat Agung ni dah memang trend. Daripada sekolah rendah, sekolah menengah, IPT, sampailah ke company-company besar. Sebut Mesyuarat Agung, susah nak dapat 100% penyertaan. Tapi atas dasar kita sayang Masjid Ubudiyah yang membuatkan kita dapat meningkatkan ubudiyah kita dekat Allah Subhanahu Wa Taala, jom kita sama-sama hadir ke Mesyuarat Agung, Masjid Ubudiyah yang kita sayang ni. Sebab di sinilah tempat untuk kita perbaiki nilai ubudiyah kita dekat Allah Subhanahu Wa Taala. Tak mungkin kita perbaiki nilai tersebut dekat rumah, dekat mall, dekat mana lagi area-area sini kan. Tadi lalu tu ada je macam-macam, zoo lah, boleh kita macam-macam kan. Nampak gambar mami pun ada. Kita tak mungkin perbaiki, pertingkatkan nilai ubudiyah kita melainkan di masjid.
yang paling dekat dengan kita, dan nama ni pun dah cantik sekarang. So kita akan sentuh nama ubudiyah ni. Poin pertama. Poin kedua tentang masa yang sekarang ni kita lalui, iaitu bulan Rabiul Awal, cerita tentang kenabian. Seringkaskan dia dalam istilah nubuwah. Kalau tadi ubudiyah, sekarang ni nubuwah, kenabian. Kita akan sinkroniskan bagaimanakah ubudiyah dengan nubuwah. Okey, dan yang ketiga, iaitulah yang dinamakan sebagai Quraniyah. Sebut sekali pun dah boleh faham dah. Quraniyah takkan buku komik lah, takkan majalah panjang, takkan surat khabar, betul tak? Takkan WhatsApp, Facebook, TikTok, Instagram, takkan YouTube. Apa makna Quraniyah? Mestilah ada kaitan dengan Quran, Al-Quran. Inilah misi sebenar Nabi Muhammad SAW. Allah utuskan Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala, iaitulah Al-Quran. So tiga elemen ini sangat dekat dengan kita pada malam ini. Yang pertama ubudiyah, kerana kita berada di dalam masjid ubudiyah. Yang kedua nubuwah, kerana kita berada di musim bulan Rabiul Awal yang bertemakan tentang kenabian Nabi Muhammad SAW. Ceritalah apa saja, tak semestinya tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Bahkan banyak lagi sirah-sirah perjuangan Nabi Muhammad SAW, kesemuanya tentang kenabian, nubuwah. Dan yang ketiga, jangan dilupakan, walaupun Nabi Muhammad SAW telah pun pergi meninggalkan kita, Nabi Muhammad SAW tidak pun hidup sezaman dengan kita. Apa sebenarnya yang Nabi SAW tinggalkan? Untuk kita sentiasa merasakan kita masih lagi berpeluang dekat, berasa dekat dengan Nabi SAW. Pegang Al-Quran, pegang Mashaf. Bila kita peluk, bila kita kucuk, bila kita sematkan dia di dada, bayangkan, inilah dia kitab pusaka Nabi Muhammad SAW. Beza tak dengan kita anggap ini Quran yang dibeli dekat pustaka sekian-sekian? Beza. Sebab apa? Sebab kita pegang fizikal, tapi dalamnya ada perasaan yang sangat mendalam terhadap Nabi Muhammad SAW. Dan kita sedar bahawa kita sedang memikul tanggungjawab untuk jaga sebaik mungkin pusaka Nabi SAW. Taraktu fikum amrain, aku tinggalkan untuk kamu semua wahai umat aku dua saja perkara. Kitab Allah, kitab Allah, dalamnya ada wahyu Allah SWT, kalimah demi kalimah suci Allah Subhanahu wa taala, pesanan demi pesanan, arahan dan juga larangan, semuanya untuk kebaikan kita. Yang kedua, wasunnati, dan juga cara hidup aku. Nak kenal cara hidup Nabi, tak lain tak bukan kena rujuk para sahabat, tabi'in, dan generasi seterusnya yang merekodkan dengan pandangan mata kepada mereka sendiri, dengan hubungan secara langsung berada di zaman Nabi Muhammad SAW. Mereka bercerita dari satu generasi ke satu generasi, dan semua ni direkod dengan baik oleh penyimpan sejarah, penyimpan sunnah yang tergulung, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, Al-Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Abi Dawud, Sunan Ibnu Majah, dan juga lain-lain tokoh muhaddithin. Dan inilah yang ada di tangan kita hari ini. Kanan Al-Quran, kiri sunnah Nabi Muhammad SAW. Bila bercerita tentang Nabi Muhammad SAW, tak lain tak bukan kita mesti patah balik dekat misi perjuangan Nabi Muhammad SAW. Baik, kita pergi dulu yang pertama, ubudiyah. Apakah keunikan ubudiyah?
Pernah tak sepanjang sejarah masjid ini dibina, kita mendengar kupasan yang detail tentang ubudiyah? Ada tak? Sebelum ni pukul lah pernah ada ke? Kalau dah ada, saya ringkaskan. Kalau belum ada, saya lah nak jadi orang pertama yang akan merungkaikan sampai kita betul-betul hargai perkataan ubudiyah ni. Orang dulu-dulu ni bukan saja-saja pilih, mesti ada sebab. So kita sedang membawa misi ubudiyah tersebut di dalam masjid ini. Kalaulah kita sedar nilai ubudiyah, solat maghrib boleh jadi melimpah macam solat Jumaat. Solat subuh dan solat Jumaat tidak dapat lagi dibezakan. Bukan sebab rakaatnya. Betul lah, rakaat memang sama lah, 2 rakaat dengan 2 rakaat. Tapi tak boleh nak beza tu sebab jemaahnya yang sama. Dari mana datangnya sayang kepada masjid? Jawapan dia tak lain, tak bukan daripada nilai ubudiyah. Apakah makna ubudiyah? Boleh tak saya nak survey? Siapa yang geng sama dengan saya? Nama dia start ataupun kepala Abdul. Maksudnya dia akan start dengan Abdul, Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Qayyum. Lagi apa lagi? Abdul Aziz. Itu yang saya punya lah, kan? Lagi ada lagi? Siapa geng Abdul kat sini? Geng 3 Abdul ada? Takkan saya seorang oleh semua pakai Muhammad ke? Maknanya dalam ni saya seorang lah Abdul lah. Tak apa, biar saya seorang. Jadi saya ada peluang yang paling terbaik untuk bercerita tentang nama Ain Badal. Perkataan Ain Badal dalam Al-Quran banyak kali berulang. Contohnya dalam Suratul Furqan, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hawnan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Cerita tentang ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha pengasih dari maha penyayang. Baik. Dalam muka surat yang ke-4, arahan Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nas, wahai manusia, tak kira lah muslim ke non muslim ke, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum, sembahlah Tuhan kamu yang menciptakan kamu. Jadi perkataan u'budu ambil daripada perkataan ibadah juga. Kalau tadi Abdul ibadah, kemudian ada alif lam apa-apa kan? Kalau Abdullah alif lam lam lah. Kalau Abdul Aziz lepas ibadah, kemudian alif lam ain zayyazai. Tapi saya nak keywordkan dia dekat perkataan ibadah, abdu. Ambil dari perkataan abadah, iaitulah sembah. Kalau kita perhatikan betul-betul, perkataan ubudiyah ialah kata terbitan yang membawa makna perhambaan, yang membawa makna persembahan dari seorang hamba. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkaulah ya Allah kami sembah. Na'budu guna kata ibadah juga, sama lah. Ubudiyah ambil dari kata ibadah tadi itu juga. Baik. So, setiap kali dalam solat kita sedang diperingatkan tentang nilai kehambaan, nilai persembahan kita. Soalan saya, adakah setiap kali kita datang ke masjid ubudiyah dengan perasaan seorang hamba, ataupun sekadar dah kosong, lapang, pencet, kan? Adik anak beranak tak ajak pergi shopping, singgahlah masjid. Bukan sebab nak tunjukkan kehambaan kita kepada Allah, sekadar mengisi masa lapang. Kalau kita tak lapang, kita tak singgah masjid. Kasian tak ada orang macam tu. Tak payah tengok kawan lain, saya nak tunjuk diri saya sendiri. Kadang-kadang ialah orang muda, ni panggil orang muda yang
Tidak mudah. Maksudnya kanak-kanak yang lebih berumur mungkin tak ada perangai tersebut. Anak muda ni apa sifat dia? Sibuk. Kalaulah dia solat, maksudnya apa? Solat sebab lapar. Dah ada waktu rehat solat. Cuba kerja tu tak ada waktu rehat, ngam dengan waktu zuhur. Solat tak? Tak solat. Habis itu, siapakah dia di sisi Allah? Kalau dia tak solat. Di manakah erti kehambaan kalaulah dia tak solat? Di manakah lagi tempat untuk dibuktikan kehambaan dia kalaulah bukan masjid, kalaulah bukan tempat untuk disujud? Dan di manakah tempat untuk seorang hamba buat persembahan terbaik kalaulah bukan pentas masjid, surau, sejadah yang Allah sediakan? Sebenarnya setiap hari kita diberi peluang untuk buat persembahan kepada Allah dalam pelbagai aktiviti. Kalau kita jumpa orang miskin, kita sedang buat persembahan sebenarnya. Tunjuk yang kita ni ada simpati dekat dia, tapi nak tunjuk kat siapa? Persembahan untuk kita keluarkan duit dan bagi dekat dia, itu adalah satu persembahan. Tapi persembahan tu untuk siapa? Ada orang dia nak persembahkan dekat manusia. So jadilah dia hamba manusia sebab dia nakkan orang puji pemberian tersebut. Hilanglah ubudiyah yang sebenar. Tapi kalaulah dia buat persembahan tersebut untuk Allah, orang memang akan tetap pandang. Sebab apa? Yang menunggu untuk terima sedekah tu tepi jalan. Orang memang duduk lalu-lalang, tapi hati dia waktu dia buat persembahan tersebut bukan nak tayang kat manusia. Sebab dia memang dalam hati dia, aku buat persembahan ini untuk Allah. Tempat dia latih buat persembahan ke Allah tu kat mana? Inilah masjid ubudiyah. Masjid tempat dia latih nilai kehambaan, persembahan seorang hamba yang terbaik. Dia berlatih dalam solat, luar solat jadi sendiri. Tapi kalau dalam solat tak berlatih, macam mana dekat luar nak jadi sendiri? Di ibarat orang, kita semua dia pergi kursus, masa dalam kursus tu sendiri pun dia tak ikut dah apa yang ditugaskan. Kita cakap setiap kumpulan kena datang ke depan buat pembentangan. Sebelum buat pembentangan, sila ready apa benda yang nak dibentang. Semua tu kita buat. Adakah dia boleh keluar kursus dilaksanakan apa yang ada dalam objektif? Tak ada. Pergi kursus, sebelum kursus dan selepas kursus sama. So latihan tersebut tidak menjadi. So latihan yang terbaik untuk Allah latih kita jadi seorang hamba yang sebenar ialah di masjid. Dan untungnya masjid kita namanya sendiri pun adalah ubudiyah, tempat untuk kita buat sebaik-baik persembahan. Memang kita kena rasakan bahawa imam yang sedang lead, pimpin persembahan solat 3 rakaat, 4 rakaat, 2 rakaat, okey, ini adalah bentuk persembahan. Sebab tu kat depan ni kita nak buat cermin untuk orang lain tinjau tengok kita buat persembahan. Dinding saja dah cukup sebab yang nak tengok kita buat persembahan adalah Allah. Kita tak perlu orang lain untuk tengok kita buat persembahan. Cermin tu tepi kiri kanan cukup iyalah. Tapi kalau ke depan pun ada cermin juga, adakah orang depan tu nak tengok kita? Tak. Kita pun tak nak tunjuk kat dia. Sebenarnya kalau diperhatikan secara zahir, itulah dia yang kita nak capai. Apa kaitan ubudiyah dengan nubuwah? Apa kaitan kehambaan dengan kenabian? Jom saya bacakan satu hadis. Nabi Muhammad SAW perasan tak? Sebab kita ni bila sebut tentang Rabiul Awwal, kita akan bercerita tentang Nabi Muhammad SAW sejak daripada lahir, kemudian diutuskan menjadi Rasul, kemudian mula berdakwah di Mekah tapi ditolak oleh kaum kerabat ahli keluarganya sendiri, sehinggalah sampai ke muncak tentangan
sampai ke tahap ugut bunuh. Memang betul-betul dah himpun dah hulu balang dari setiap kabilah Quraisy untuk bunuh Nabi Muhammad SAW. Jadi Allah Subhanahu wa taala keluarkan Nabi SAW dengan strategi yang dah pun disusun atur, selamat berhijrah daripada Makkah ke Madinah. Sebelum peristiwa hijrah, ada satu peristiwa yang sangat besar. Dalam peristiwa ini, kalau kita perhatikan dia betul-betul, disinilah hubung kait di antara ubudiyah, kehambaan, dengan kenabian. Peristiwa ini biasanya diceritakan pada bulan Rejab, yang tak lama lagi akan menyusul. Tapi kita cerita sekejap sebab kita nak advance. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi, Maha suci Tuhan yang asra bi'abdihi, memperjalankan pada waktu malam hambanya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tak sebut memperjalankan kekasihnya? Betul tak? Kenapa tak Allah Subhanahu wa taala tak sebut nabihi, nabinya? Kenapa Allah Subhanahu wa taala tak sebut rasulihi, utusannya? Tapi dalam perjalanan yang sangat unik, tak ada manusia pun boleh challenge. Daripada Masjidil Haram asra bi'abdihi lailan, pada waktu malam, minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Zaman tersebut nak pergi dan nak bertolak daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, makan berminggu, bulan. Tapi boleh berlaku dalam satu malam, mungkin kurang sejam, mungkin hanya beberapa minit. Subhanallah. Sebab itu kita sebut subhanallah asra. Tapi yang saya nak keykan, saya nak pointkan, keyword dalam ayat pertama surah Al-Isra ini ialah pada perkataan abdi, memperjalankan hambanya. Sedangkan peristiwa ini adalah peristiwa Allah SWT ingin mengangkat darjat Nabi SAW, bukan sekadar untuk dibanggakan oleh penduduk bumi, tapi dibanggakan oleh seluruh penduduk langit. Dan tak ada pun penduduk langit yang boleh challenge Nabi Muhammad SAW disebabkan peristiwa ini. Kalau kita rungkai satu persatu, Nabi Muhammad SAW boleh naik ke satu langit, ke satu langit, ke satu langit, sampai ke tahap malaikat Jibril terpaksa surrender, mengalah sampai level langit ketujuh, nak naik ke atas arat, naik ke atas Sidratul Muntaha. Aku sampai takat ni saja. Kalau aku cuba lagi naik, aku akan hancur musnah. Tapi Allah SWT berikan kekuatan kepada Nabi Muhammad SAW, berikan pilihan untuk Nabi Muhammad SAW berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala nun di atas, lebih tinggi daripada langit ketujuh, lebih tinggi daripada arsy, itulah Sidratul Muntaha. Direct jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW, apa yang Allah Subhanahu wa taala hadiahkan kepada hambanya, tak lain tak bukan persembahan seorang hamba yang dinamakan sebagai salat. So masjid ubudiyah, tempat kita salat, hadiah salat datang daripada kisah Nabi SAW yang diangkat ke langit. Tapi Allah tetap memilih istilah hamba, bukan Nabi, bukan kekasih, bukan Rasul, bukan utusan. Menunjukkan bahawa darjat hamba di sisi Allah SWT sangat tinggi, dan kita berpeluang mendapat darjat tersebut. Kalau kita pandang hamba dengan logik akal manusia, hamba ni apa? Hidup. Saya nak bawa dua situasi supaya kita dapat menikmati
nilai hamba yang Allah sematkan dalam diri kita yang dinamakan sebagai ubudiyah. Nilai ubudiyah, nilai hamba. Siapa pernah tengok Firaun angkat tangan? Gaya nak angkat tangan itu gambar piramid. Yang saya tanya ni, siapa pernah tengok Firaun? Robber dia. Pernah tengok? Ada kot gambar kan? Dia duduk terkejung macam tu kan, dengan hidung mancung, pipi tersorong ke dalam kan. Handsome ke? Zaman dia kira handsome kan? Tapi dah bertukar menjadi mumia, tengok pun takut. Okey. Tahukah kita zaman yang paling dahsyat sekali manusia memperhambakan manusia ialah di zaman Firaun. Kalau kita singkap sejarah peradaban manusia, tidak ada manusia yang diperhambakan lebih dahsyat melainkan di zaman Firaun. Apa dahsyat dia ni? Dahsyat sampai ke tahap Firaun ni diboleh untuk bunuh siapa saja dari kalangan hamba dia yang dia nak. Hari ni punya kes, kalaulah ada orang yang dia boleh beli hamba, boleh ke dia sebati bunuh hamba dia? Nak mampus. Betul tak? Dan tak ada pun dah istilah hamba hari ni. Orang gaji bukan hamba, bibi bukan hamba. Okey, kita ubah gardener ke, kita ubah tukang masak ke, tukang cuci rumah ke, cucian lampin anak ke, apa saja, itu bukan hamba. Tapi maksud hamba yang sebenar ialah dia hanya taat dan setia kepada tuan dia. Once dia telah pun berpindah ni tuan dia, automatically taat dan setia dia dekat tuan dia. Suruhlah buat apa saja dia akan buat. Sekarang ni saya nak gambarkan satu situasi di dalam istana Firaun. Jom kita pergi ke beberapa ribu tahun lepas. Kita masuk ke dalam istana Firaun. Okey, bayangkan tiang dalam istana tu 5 kali ganda daripada tiang ni. Firaun dia akan duduk di atas pentas yang sangat tinggi. Di antara tiang-tiang tadi, kesemuanya, okey, duta-duta dah pun ready untuk persidangan. Dia nak tunjukkan kuasa dia, Firaun ni. Di luar daripada istana dia, apa yang sedang berlaku? Hamba-hamba yang dikerahkan untuk memikul batu sebesar kereta untuk dijadikan piramid sebagai tempat dia selamatkan diri di akhir hayat dia. Di saat itu, ketika duta-duta yang lain sedang berhimpun, rasa bongkak, takabur, berlagak Firaun datang. Lalu salah seorang daripada hamba-hamba yang tengah buat kerja tadi ni berlepas pulas, berpeluh-peluh, dia panggil hamba tu masuk. Ni contoh, saya tak ada pun zaman tu. Kisah ni tak diwujudkan, tak diceritakan pun dalam kitab dulu-dulu tentang Firaun. Tapi saya nak gambarkan situasi ni. Cuba bayangkan sekejap supaya kita dapat menilai sesuatu yang sangat bermakna dalam hati kecil kita sebenarnya. Bila Firaun dah buat macam tu, apa tindakan hulu balang yang ada dalam istana? Bergegas untuk pergi tarik hamba tadi, heret bawa masuk ke dalam ruangan istana. Bayangkan Firaun duduk di atas singgasana dengan anak dia kat sebelah ni bekerja makan buah buah anggur. Bukan dia suap pun, gundi tolong suap kat mulut anak dia kangkangnya duduk raja makan kan. Anak dia tepi
buat mari pula air arak. Cakap tak lalu air arak ni, buat mari air arak lain pula. Kemudian minum makan buah lagi. Itulah kemewahan yang ada pada Firaun dan anak budak ataupun hamba tadi yang dipanggil masuk. Apa yang dia kena buat sebaik saja tiba depan Firaun? Dia kena rafak sembah. Kalau kita dengan agung, dengan sultan yang hari ini tak adalah sampai ke tahap melutut, bersujud. Tapi di zaman Firaun yang dicatatkan dalam kitab tafsir, dalam kitab sejarah, cara hamba-hamba di zaman Firaun apabila mereka dipanggil masuk ke dalam istana ataupun berjumpa dengan Firaun, mereka haruslah menyarap. Apa maksudnya? Terakkan muka di atas tanah, tangan dia duduk dekat pinggang, kaki dia rapat semua sekali. Ataupun situasi yang lain menyarap, maksudnya tangan dia ke depan dan dia tak boleh buat apa-apa, sehinggalah dibenarkan untuk panggung, angkat kepala. Kemudian kalau dikata duduk, baru duduk. Kalau dikata berdiri, baru berdiri. Dahsyat tak Firaun? Dahsyat. Hamba ni dia boleh tak angkat kepala sebelum diberi signal? Boleh tak? Angkat kepala je apa salah? Bukan kan? Angkat saja kepala macam. Terima kasih itu dong. Saya. Ya. Angkat je kepala, tombak dah sampai dah dekat badan dia. Tak ada harga, tak ada nilai. Jadi hamba tadi cuba untuk taat walaupun dia tahu benda ni dia tak patut pun buat dekat Firaun. Firaun tu sama macam dia, manusia juga. Bezanya orang angkat dia jadi raja dan dia mengaku dia Tuhan. Baik. Situasi ini tak terhenti kat situ. Tiba-tiba budak suruhan ataupun kita panggil anak Firaun tadi yang makan kenyang sangat, tahu dia buat apa? Sedawa-sedawa muntah. Dah makan banyak sangat, muntah. Time ni lagi seronok Firaun nak tunjuk dia punya kuasa. Dia tak panggil tukang cuci istana. Dia buat apa? Dia cakap, "Oi, bangun." Hamba tadi kena bangun. Kau jilat. Sekarang ni hamba tadi ni bila dia bangun, apa yang dia nampak? Kiri kanan Firaun penuh dengan air-air yang sedap, buah-buahan yang sedap. Tiba-tiba apa yang dia kena buat? Jilat, muntah anak tadi. Sekarang ni saya nak bayangkan, cuba kita sebayangkan bersama kedudukan orang yang terpaksa jilat sesuatu yang berada di lantai. Bagaimanakah kedudukan dia? Perasan tak kedudukan tu hampir sama dengan kedudukan sujud. Takkan dia nak jilat sambil merah. Dia jilat sambil sujud. Dia simpuh, kemudian dia rendahkan badan dia, dia jilat. Kalau dia tak jilat, dia mati. Dalam keadaan dia jilat, dia duduk. Dia tak akan panggung. Sikit demi sikit, pelan juga dalam keadaan takut. Cerita kat Malaysia ni ada badang makan muntah tu sebab dia jadi kuat, tu lain cerita. Ni makan ni memang tak lalu, kena paksa pula, tak jilat mati. Tapi saya nak tanya lah, apakah perasaan hamba kepada Firaun, hamba kepada manusia tadi ni, dalam keadaan bentuk badan dia sama macam sujud. Tangan dia dua melengkap di tanah, lutut dia melengkap di tanah, kepala dia pun sembah atas tanah. Tapi waktu itu dia sedang membuktikan dia adalah hamba Firaun. Apa perasaan dia? Perasaan dia hancur musnah. Perasaan dia seolah-olah lebih baik aku mati daripada buat kerja sangat hina. Tapi dia takut mati. Berbeza tak dengan perasaan kita. Sewaktu kita sujud,
Kita betul-betul mengaku kita adalah hamba Allah. Akulah hamba Engkau ya Allah. Aku letakkan dahi aku di tempat yang paling hina. Biarlah busuk tempat yang aku sujud ya Allah. Aku hamba Engkau ya Allah. Apa perasaan timbul dalam hati kita? Sedih ke? Hancur ke? Rasa tak nak hidup ke? Tak. Makin kita rasa tunjukkan hamba kita, perhambaan kita kepada Allah, makin nikmat sujud tersebut, makin menguncup bentuk badan kita, merekod tunduk patuh kepada Allah SWT. Beza tak apa yang hamba Firaun rasa dengan apa yang hamba Allah rasa? Siapakah hamba Allah ni? Kita. Sekarang azan masuk waktu, saya cadangkan kita azan hari. Bukan semua kena azan, seorang je. Okay. Jadi kita keluar daripada istana Firaun. Okay. Kita kembali ke Masjid Ubudiyah. Cuba cari di manakah saat kita pernah merasai nikmat kehambaan tersebut. Okay. Sambil mendengar alunan azan yang sedap. Boleh ke kita sambung sikit lagi? Boleh Rasa geli ke? Rasa teringat dekat sujud kita suatu masa dahulu. Percaya tak? Tanda Allah sayang sepanjang sejak kita balik sehingga ke saat ini. Pernah tak kita bilang berapa kali kita sujud dekat Allah? Tak ada orang yang rajin dia nak bilang berapa kali dia sujud. Tapi kalaulah ditanya soalan, ada berapa kali sujud yang dia betul-betul rasa nikmat jadi seorang hamba? Boleh bilang tak? Tanya, mungkin boleh bilang. Mungkin sepanjang dia hidup ada sekali saja yang paling nikmat. Alhamdulillah. Nak lagi tak rasa benda tu? Mestilah nak. Tapi macam mana cara dia? Tak jumpa. Adakah yang pernah terjadi suatu masa hidup hanyalah satu kebetulan? Disebabkan dia nak operate malam tu, dia betul-betul sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan akhirnya dia terselamat pada keesokan harinya daripada operasi tersebut. Lepas itu lupa dah dia tentang nilai sujud yang penuh dengan perasaan ubudiyah. Kabar. Sebenarnya kita tak perlu pun perasaan ini. Cukuplah kalau kita boleh sembahyang. Tunggang terbalik. Cukuplah kalau tiap-tiap waktu bila azan kita sampai ke masjid, janji orang kata kita sembahyang. Adakah sekadar itu yang kita nak? Jawapan dia pasti tidak. Bayangkan, ada tak orang makan sekadar nak lepas syarat? Janji orang cakap dia makan. So apa yang akan berlaku? Semua kedai tak akan laku. Jom kita pergi sarapan. Ajak kawan-kawan pergi sarapan. Elok semua hidangan dah sampai. Nasi lemaknya, roti canai, roti telur, macam-macam. Elok semua dah sampai. Jamah. Okey lah, orang dah kata aku makan, jom kita semua makan balik. Macam tu lah. Kenapa kalau makan kita nak makan sampai habis? Siap bertambah lagi. Sebab kemuncak makan nak kenyang. Clear? Kenapa kalau minum, ada air kita minum sampai habis, ada air kita jerit ataupun jamah sikit-sikit? Mestilah ada tujuan tertentu kita minum. Minum nak hilang dahaga, lain caranya. Minum nak bagi basah tegak, lain caranya. Tapi ada tujuan. Kenapa dia minum? Tapi apa tujuan kita sujud? Apa tujuan kita solat? Apa tujuan kita sedekah, zakat, puasa? Semuanya kembali kepada nama ubudiyah. Dan nama ubudiyah ini sangat dekat dengan kenabian, kerana Nabi SAW tidaklah diutuskan melainkan untuk menunjukkan cara buat persembahan seorang hamba yang sebenar. Dari sudut fizikalnya, pergerakan luarannya,
termasuklah apa yang sepatutnya ada dalam hati. Kesemuanya telah ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW. Persoalan kalau disebut tentang nilai, kualiti satu-satu benda, dia terletak pada kerangka ataupun pada isi. Jawapan dia akan kita ketahui selepas analogi ini. Air ini, botol air ini jernih. Dalam dia ada air lah, benar. Kalaulah saya dapat hadiah, kemudian saya nak dijual, berapa yang saya boleh jual? Saya tak tahu, kena tanya orang yang beli, dia bagi hadiah kat saya kan? Ikut harga market, tak tahu ini RM3 ni. Air mineral ni bukan air apa? Bukan air minuman, air mineral. Mahal RM3. Tapi kalau saya letak dalam ni air Zam-Zam, warna sama, guna botol yang sama, tapi isi dia dah beza. Warnanya sama, isi dia dah beza. Gambar ke RM3. Masa kita nak beli, orang cakap ni Zam-Zam, beli dah RM3. Confuse ni. Pasal kita confuse. Macam ori tak ori. Sebab apa? Itu bukan nilai dia. So nilai ni bukan diukur pada rupa bentuk luaran ni yang kita pegang dari luar ni. Isi dia tu yang menunjukkan nilai. So nilai kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala ialah seperti mana yang kita masukkan dalam hati kita, seperti mana yang Nabi SAW tunjukkan. Dan inilah dia yang sepatutnya kita kenangkan di saat datangnya musim Rabiul Awal. Kita nak kenang balik apakah yang sebenarnya misi Nabi SAW. So saya simpulkan misi Nabi Muhammad SAW sebagai seorang Nabi, seorang utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama ialah ubudiyah. Dan misi ini dijelmakan dalam bentuk panduan yang boleh dirujuk berulang-ulang kali. Dan setiap kali dia dirujuk akan terhasil ilmu demi ilmu, hikmah demi hikmah. Tak percaya? Terai baca Al-Quran, pilih satu ayat, tengok terjemahan, kemudian tutup, sila pejam mata, bayangkan apa yang Allah nak daripada mana ayat yang kita dah faham tadi. Tanya balik diri kita, apa yang Allah, apa yang kau nak ya Allah daripada ayat ni? Pilihlah ayat apa-apa saja. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ke jalanmu yang lurus. Kita dah tahu makna dia. Tutup, pejam mata, tanya Allah, cakap dengan diri sendiri, cakap dengan Allah, ya Allah, dalam ayat ni apa yang kau nak ya Allah? Buat pada hari itu. Dapat satu jawapan, dua jawapan, tiga jawapan, simpan. Esok jangan ubah ayat, guna balik ayat. Ihdinas siratal mustaqim. Pejamkan mata, tanya lagi diri kita, bercakap dengan hati kecil kita, apa yang kau nak ya Allah dengan ayat ini ya Allah, sehingga menyebabkan sampai setiap kali kau suruh kami minta dekat Allah, kau suruh, kau paksa kami minta dekat engkau ya Allah, hidayah. Hidayah apa yang kau nak ni ya Allah? Mula kita cari jawapan, apakah hakikat hidayah? Hari ketiga, jangan ubah ayat, masih lagi ayat ihdinas siratal mustaqim. Lama kelamaan kita akan dapat 1001 hikmah, beribu-ribu ilmu di sebalik satu saja ayat. Inilah yang Nabi SAW bawa kepada kita. Yakin tak kita bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah mengutuskan Nabi Muhammad SAW melainkan hanya sekadar untuk menjadikan saluran
agar wahyu ni sampai dekat kita. Once wahyu dah habis, sebaik saja wahyu yang Allah nak disampaikan ini telah pun tamat. Maksudnya tak ada dah yang Allah nak wahyu ni disampaikan kepada umat manusia. Apa yang berlaku kepada Nabi Muhammad SAW? Adakah dipanjangkan usia sampai 100 tahun? 200 tahun? Tak tunggu umur 70 macam mana yang ada sebahagian kita hari ini panjang umur sampai 70, 80. Saya baru jumpa 2-3 hari lepas. Bukan jumpa depan mata, tapi anak dia cerita hari ini, maksudnya waktu tu 4 hari lepas, lebih kurang itulah, hari ulang tahun ayah anda dia yang ke-102 tahun. Ditutup dengan ayah dia umur 102 tahun. Berapa banyak pengalaman yang dia ada, ilmu dan hikmah yang Allah bekalkan. Ini persembahan orang menuntutlah ilmu setiap hari dari dia, dan untungnya masih lagi tak ganyuk. Apa ubah supaya dia tak ganyuk? Inilah dia Al-Quran. Dan dia memegang misi Nabi Muhammad SAW, iaitu untuk memperjuangkan agama ini supaya manusia kembali kepada Al-Quran, bersatu di atas nama agama Allah, Islam. Pegang betul-betul panduan Allah dalam Al-Quran. Inilah kalimah ketiga yang saya sebut tadi ni, Quraniyah. So bila cerita tentang Nabi Muhammad SAW, kita bukan sekadar nak tahu sirah, tapi kita nak tahu sebenarnya setiap rangkuman sirah demi sirah, aktiviti demi aktiviti, bermula daripada zaman fatrah Makkiyah dengan cabaran demi cabaran berdakwah, sehinggalah fatrah Madaniyah lepas hijrah, perang demi perang. Sebenarnya semua misi ni hanyalah untuk Allah Subhanahu Wa Taala selesaikan apa yang aku nak sampaikan, yang dinamakan sebagai wahyu. Habis saja wahyu, Allah Subhanahu Wa Taala cabut nyawa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. So kita sedar bahawa misi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ialah menyampaikan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala, dan tugas kita apa? Memahami panduan yang ditinggalkan dalam Al-Quran. Soalan untuk kita terhalusi diri, perasan atau tidak, antara kita dengan Allah sangat tak adil. Macam pelik tu Ustaz ni. Antara kita dengan Allah sangat tak adil dalam banyak situasi. Antara situasi yang paling menyedihkan ialah, paling menyedihkan, sebab saya pun sedih dekat diri saya, saya sedih dekat keluarga saya, saya sedih juga dekat jiran-jiran saya, saya sedih juga dekat bangsa saya. Tapi nak buat macam mana? Kita dah hidup tanpa kesedaran tersebut. Kesedaran apa ni Ustaz? Pernah tak kita ada anak? Saya yakin dan percaya semua yang ada depan mata saya mesti ada anak. Kalau yang dah kahwin, ada anak. Kalau tak kahwin, dia lah anak kepada ayah dia suatu masa dulu. Antara anak dan ayah, bayangkan, asyik-asyik ayah dia kena faham bahasa anak dia. Anak dia tak nak pun faham bahasa ayah dia, padahal bahasa Melayu ni sama-sama bahasa Melayu. Adil tak macam tu. Asyik ayah dia kena faham anak tak faham. Asyik mak dia kena faham anak tak faham. Mak dia pun adil ke begitu? Tak adil. Tapi perasan tak benda yang sama lah kita buat dekat Allah. Setiap kali kita ada masalah, setiap kali kita inginkan sesuatu, nak bawa hajat kita, apa yang kita buat? Kita nak Allah faham bahasa permintaan kita dalam doa-doa kita. Kita nak Allah faham kita. Tapi kalau kita balikkan, sebagai seorang hamba, kita tak cuba ke untuk faham bahasa Allah? Kira nak Allah je faham bahasa kita, sebab kita ada masalah, sebab kita ada tujuan, kita ada impian, kita ada hajat yang besar. Allah lah yang kena tunaikan. Kan Allah tu Tuhan kita. Kita ceritalah dekat Allah, Allah mestilah kena faham. Memang Allah faham pun,
Tapi soalan dia, kita faham ke bahasa Allah? Kita nak Allah pedulikan kita. Kenapa kita tak pedulikan Allah? Kenapa kita tak berusaha pun untuk cuba faham kalimah Allah? Bukan kalimah la ilaha illallah itu saja, tapi kalimah Allah yang ada dalam Al-Quran. Itulah misi kedatangan Nabi Muhammad SAW, membuatkan orang Arab mesti faham apa yang Allah nak, bukan sekadar faham bahasa Arab. Logik tak kalau kita kata Abu Jahal dia tak faham bahasa Arab? Logik tak? Tak logik. Sebab Abu Jahal adalah bangsa Arab Quraisy. Dia maki Nabi Muhammad SAW pun dalam bahasa Arab, dan dia bersumpah pun guna nama Allah, wa rabbil Ka'bah, wallahi, dia pun bersumpah dengan nama Allah. Orang yang faham bahasa Arab, logik ke dia tak faham bahasa Allah? Ya ke? Logik. Dia tak faham apa yang Allah nak. Sekarang ni kita berada di level, adakah kita cuba nak faham bahasa Allah? Mana usaha kita nak faham bahasa Allah? Dalam solatkah? Dalam tadarus kita kah? Dalam aktiviti kita seharian kah? Kita yang ada jawapan. Setakat mana kita dah berusaha untuk cuba faham bahasa Allah? Sempena dengan Rabiul Awal, kita bercerita tentang ubudiyah, kehambaan kita kepada Allah. Kita bercerita tentang kenabian Nabi Muhammad SAW dan juga misinya yang terbesar, iaitulah menyampaikan wahyu Allah yang dinamakan Al-Quran, supaya orang Arab sendiri pun mesti faham bahasa Allah, apa yang Allah nak. So kita pun kena faham bahasa Allah sempena dengan apa yang kita ada sekarang, dengan 3 elemen yang saya sebutkan tadi. Nak tak? Kalaulah saya bagi hadiah dekat semua sekali yang ada dalam Masjid Ubudiyah, Masjid Kehambaan ini, sistem nak faham bahasa Al-Quran, nak tak? Nak? Siapa yang datang masjid tak bawa handphone? Ada tak? Mungkin ada. Tak apa, jangan sedih. Siapa yang bawa handphone sekarang juga keluarkan saja handphone dia, simpan nombor telefon saya, simpan nombor telefon saya. Sebab saya hanya boleh bagi hadiah tersebut melalui orang yang WhatsApp dekat saya. Bila di WhatsApp saya akan bagilah hadiah tersebut. Saya tunjukkan cara di sini, ambillah sendiri, guna sistem tersebut, pakai supaya kita dapat faham bahasa Allah dalam Al-Quran. Kita tak minta untuk faham satu ayat, satu surah sekaligus. Tak. Mulakan dengan ingat kalimah demi kalimah. Senang tak? Senang. Simple sangat. So, hadiah tu saya akan bagi dekat orang yang WhatsApp dekat saya. Simpan nombor telefon saya. Kita tak tahu bila lagi kita akan jumpa. Jadi, ambil kita nombor telefon ni 019. Sebab masa kena ambil, saya tak ada lama. Okey. 480. Ulang balik. Imam tu ni. Imam tu ni. Saya ulang balik. 019 480 9214. Yang ni bukan hotline, jangan call. WhatsApp je. Tapi ini nombor saya, bukan nombor scammer. Okey, nombor saya. Memang nombor saya. Okey. Sekali lagi, last 019 480 9214. Tanda sayang saya bagi je nombor telefon ni. Walaupun kadang-kadang ada orang belum tentu dimanfaatkan nombor telefon ni dengan baik. Okey, tapi saya yakin dan percaya orang yang dalam hati dia ada rasa cinta dekat Allah, cinta dekat Nabi Muhammad SAW, keinginan yang tinggi untuk jadi seorang hamba yang sebenar, untuk menikmati kehambaan dalam sujud-sujud dia, solat-solat dia. Inilah upaya memahami bahasa Allah. Allah boleh buatkan kita faham bahasa dia melalui kicauan burung.
melalui hujan, melalui deruan, desiran, daun-daun pokok, buatkan kita teringat kepada Allah. Tapi itu semua adalah sampingan. Yang paling Allah nak kita faham bahasa Allah ialah dalam Al-Quran. Sebelum kita faham bahasa Allah melalui alam ini. Jadi mudah-mudahan apa yang saya bawa pada malam ini sempena dengan ceramah Maulidur Rasul. Sebut saja tentang Maulidur Rasul, cerita tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tapi malam ni saya bawa bukan sekadar kenabian, bukan sekadar kelahiran, tapi yang saya nak bawa ialah apakah misi sebenar Allah Subhanahu Wa Taala lahirkan Nabi Muhammad SAW. Allah utuskan Nabi Muhammad SAW sebagai seorang Nabi dan Rasul, dan Allah berikan Al-Quran, wahyu, untuk dijadikan panduan, bukan untuk Nabi dan para sahabat sahaja, tapi untuk kita sebenarnya dan generasi selepas ini. Percayalah, kalau suatu masa dahulu kita hanyalah melihat generasi yang ada di Malaysia pandai mengaji, ada pula satu generasi sampai satu masa sebelum ni kan, dalam 10 tahun lepas, 20 tahun lepas, wujudnya, lahirnya generasi yang menghafal Al-Quran yang kita panggil Huffaz, Al-Hafiz. Tapi akan datang kita sedang melahirkan generasi yang celik makna Al-Quran. Supaya apa? Supaya kita dapat capai nilai ubudiyah yang sebenar, supaya kita dapat memahami inilah misi sebenar Nabi Muhammad SAW. Dan akhirnya kita tidak hanya menunggu tema Maulidur Rasul untuk kita teringat dekat Nabi Muhammad SAW. Tak perlu. Setiap bulan adalah bulan untuk kita kenang Nabi Muhammad SAW melalui Al-Quran, melalui sunnah Nabi Muhammad SAW, melalui salat-salat kita, semuanya dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Sebab itulah ada satu ayat untuk menjadi neraca ujian keimanan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul, katakanlah, in kuntum tuhibbunallah. Katakanlah ni, katakanlah siapa? Allah yang perintahkan Nabi SAW untuk sebut, katakanlah kepada para sahabat, orang-orang Quraisy dan semua orang yang ada di zaman tersebut. Dan bila ayat ni kita baca, maknanya Allah suruh saya pula untuk katakanlah kepada orang yang ada depan mata saya, in kuntum tuhibbunallah, kalaulah kamu semua ini cintakan Allah, fattabi'uni, maka ikutlah aku. Maksudnya ikutlah sunnahku, ikutlah Nabi Muhammad SAW. Yuhibbukumullah, pasti kamu akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa lagi yang paling istimewa selain daripada Allah cintakan kita? Bila Allah cintakan kita, automatically kekasih Allah juga akan cintakan kita. Yang mahal bukan kita saja yang cintakan Allah dan Rasulullah SAW, tapi yang jauh lebih mahal ialah, adakah Allah telah pun mencintai kita dan Nabi SAW juga mencintai kita? Jawapan dia ada dalam bahasa hati kita, antara kita dengan Allah. Dan juga setiap kali kita kenal Nabi Muhammad SAW dalam pengaduan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Saya mohon maaf seandainya 3 poin ni saja yang saya boleh kongsikan dalam siri ceramah kali ini. Saya doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan Masjid Ubudiyah adalah pusat untuk melahirkan masyarakat yang benar-benar menjadi seorang hamba untuk persembahkan segala-galanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk selain Allah, tapi kepada Allah. Dan inilah dia lubuk rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita akan dapat setiap kali kita datang ke masjid ini, insya-Allah. Saya doakan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala bangkitkan kita bersama dengan Nabi Muhammad SAW, sebagaimana kita tunjukkan sayang kita, sanggup datang walaupun saya percaya ada yang sibuk ni, tapi datang juga. Sebab inilah lama kita sayang Nabi Muhammad SAW. Kita tak sempat duduk dalam majlis yang Nabi SAW sendiri bagi ceramah, tapi sekurang-kurangnya
Apa yang kita cerita ni ialah tentang Nabi, perjuangan Nabi, misi Nabi. Inti dia ada dalam Al-Quran yang Allah amanahkan Nabi untuk sampaikan kat kita. Peganglah dia betul-betul. Carilah masa, carilah jalan untuk faham Al-Quran. Mudah-mudahan kita sentiasa akan dekat dengan Allah SWT, dekat dengan Nabi Muhammad SAW, sebagaimana Allah himpunkan kita dalam rumah Allah di dunia ini. Saya doakan mudah-mudahan Allah himpunkan kita sekali lagi di akhirat esok bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Kita tabur dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina. Ya Allah, tolonglah ingatkan apa yang kami lupa dari Al-Quran ini, ya Allah. Allahumma 'allimna minhu ma jahilna. Ya Allah, tolonglah ajarkan apa yang kami jahil daripada Al-Quran ini, ya Allah. Allahumma urzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Ya Allah, tolonglah rezekikan agar kami dapat membaca, mengkaji, menghayati, mengamalkan isi kandungan Al-Quran sepanjang malam dan siang. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak-banyak kepada pihak pengurusan Masjid Ubudiyah. Sedang sebut nama Ubudiyah. Alhamdulillah, terima kasih mengucapkan Al-Fatihah.